Untuk perubatan doktor, mana tak ada masalah umur yang dikatakan sesuai untuk tu tak ada masalah, tak timbul masalah. Tak timbul masalah. Kata susu kambing ni panas dan tak timbul langsung. Tak timbul langsung. Nanti saya akan huraikan nanti di soalan yang seterusnya, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Dr. Jamno Azhar yang memberi penjelasan kita secara saintifik, secara ilmiah. Apakah kandungan susu kambing itu? Dan saudara, sekali lagi kita berehat. Jamno, tadi saya teringat di awal pertemuan tadi doktor sebut tentang macam mana kambing di Arab Saudi tu makan di batu. Dan begitu kita kata rezeki, satu sudut kita nampak rezeki lah, rezeki itu di mana-mana. Tapi kalau dari sudut kita kata khasiat susu kambing ni ada ataupun tidak perbezaan. Kalau kata susu kambing itu daripada barat, daripada tropika, tapi semuanya susu kambing. Mohon penjelasan doktor, silakan. Terima kasih pada Ustaz Syukri. Jadi apabila kita melihat susu kambing samalah dengan madu lebah. Sebelum ni kita dah bincang tadi madu lebah. Jadi sebab itulah kalau madu lebah tu lebih baik kita ambil daripada madu yang dihasilkan oleh lebah tempatan. Begitu juga susu kambing ni seeloknya daripada kambing tempatan. Sebab kambing tempatan dia akan makan setiap ekor kambing. Kalau yang dipelihara mungkin dia akan duduk dalam kawasan terhad. Sebab tu kambing yang dipelihara susu dia yang dipelihara dalam kandang, maksud saya dalam kawasan yang terhad, susu dia kurang sikit kualiti dia. Berbeza dengan kambing kampung. Kerana setiap hari dia makan 40 jenis pucuk. 40 jenis pucuk daun yang berbeza, mengandungi jenis kita panggil selulose yang berbeza, mengandungi antibody dan antibiotik yang berbeza, yang lebih kuat lagi menghasilkan pertahanan badan bagi susu yang dihasilkan oleh kambing tersebut. Sebab itulah susu kambing tempatan mesti diutamakan. Berbanding dengan yang kita import daripada mana-mana tempat, daripada Eropah dan sebagainya, kerana itu kurang lagi kualiti dia berbanding dengan susu kambing tempatan. Sebab itulah sidang penonton yang sekalian, kalau kita lihat pula dari sudut digestibility, dari sudut penghazaman. Sebab tu susu kambing ni, walaupun tadi Ustaz Farid dah jelaskan, bukan maksud kita bincang susu kambing ni untuk nak replace, untuk nak ganti susu ibu. Tak boleh. Tak boleh. Memang susu ibu ni yang terbaik. Tidak ada lagi susu yang lebih baik daripada susu ibu. Tetapi sebagai suplemen, sebagai makanan tambahan untuk mencerdaskan otak anak, perkembangan yang baik, kemudian membekalkan protein-protein, kolin, inositol. Ini yang penting untuk perkembangan mental anak-anak kita. Elok kita bagi susu kambing berbanding dengan susu formula. Sebab tu kalau kita tengok kenapa susu kambing ni menjadi pilihan, sebab apabila kadar lemak dia sama dengan kadar lemak yang ada dalam susu ibu, protein sama dengan kadar protein yang ada dalam susu ibu, dan juga kandungan airnya sama, bermakna dia mudah dicernakan. Bahkan molekul-molekul lemaknya kecil. Jadi menyebabkan dia senang dihazam dalam perut, dan dia akan menghasilkan, apabila susu kambing ni kita beri minum kepada anak, dia akan menghasilkan kolostrum. Kolostrum ni adalah ibu susu yang kita panggil susu awal ibu. Jadi kita sibuk makan IgG. Kan, macam-macam IgG kan. IgG hijaz lah, IgG apalah. Tapi IgG yang terbaik sekali ialah terhasil daripada kolostrum, daripada susu kambing yang fresh. Sebab tu, tapi masalah sekarang ni macam Ustaz Rabi kata tadi, kita susah nak dapat susu kambing sekarang ni. Sebab orang bela kambing pun banyaknya tak lagi menghasilkan susu. Kambing pun tak berapa nak jadi susu dah sekarang ni. Jadi kambing yang commercialized. Jadi sebab itulah kalau kita lihat apabila komposisi susu kambing ini menghampiri komposisi susu ibu, bermakna peranan dia sebagai makanan tambahan itu dekat dengan kita. Sebab itulah Nabi itu dipelihara kambing supaya nak memberikan satu gambaran pada kita bahawa kambing ni banyak khasiatnya, dekat dengan manusia, yang mana manfaat itu dapat diberikan dengan lebih banyak lagi. Sebab itulah kalau kita tengok untuk susu kambing ni juga dia tak bermasalah. Macam tadi Ustaz menyebut tentang apakah usia anak. Jadi sebab tu saya janji nak jawab dalam pusingan yang kali ini. Kalau kita lihat susu kambing juga dia rendah laktos. Kadang-kadang ada kanak-kanak yang kalau susu formula laktos dia tinggi, menyebabkan akhirnya dia dapat satu penyakit dia panggil glucose intolerance. Jadi glucose intolerance selalunya ialah lactose intolerance, sebab kandungan laktos yang tinggi. Tetapi kandungan laktos dalam susu kambing rendah, menyebabkan semua peringkat anak-anak daripada hari pertama dia lahir, dia dah sesuai untuk minum susu kambing.
Tapi macam kita kata tadilah, eloknya bagi susu ibu dulu. Selepas 2 minggu atau 3 minggu, kalau kita nak campur sikit, kita boleh bagi susu kambing sebagai suplemen. Dan akhirnya ini akan menggalakkan pertumbuhan anak tersebut supaya kadar IQ dia, perkembangan IQ dia, perkembangan minda dia berada pada tahap yang maksimum. Kerana semua jenis protein dan juga enzim. Sebab tu susu kambing juga kaya dengan enzim. Yang mana enzim-enzim ni contohnya alkaline phosphatase, xanthines, ini semua penting. Terutamanya dalam badan orang perempuan. Orang perempuan ni dia emosi dia dikawal oleh hormon. Sebab tu kadang-kadang bila dia datang bulan, ni masalah. Kan? Tapi bila minum susu kambing, dia dapat mengelakkan berlakunya ketidakseimbangan hormon ini. Ambil segelas sebelum tidur, insya-Allah esok pagi bangkit tak meracau. Sebab itulah inilah khasiat susu kambing yang cukup hebat yang Allah Ta'ala sembunyikan dalam kambing tu supaya kita ambil ikut sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi tak pelihara kambing, kita pun tak tahu ada khasiat pada susu kambing. Subhanallah.